Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tahun 5 Maliki pada hari ini, kita akan mempelajari dua topik iaitu membanding nombor serta menyusun nombor dan juga nombor perdana. Okey, sebelum daripada itu, kita lihat dulu video ini berkaitan membanding nombor dan menyusun nombor. Bapa Stephen bercadang membeli sebuah rumah baru. Dia membandingkan harga 3 buah rumah baru sebelum membuat keputusan rumah yang mana hendak dibeli. Rumah A berharga 9, 7, 6, 3, 2, 1 ringgit. Dan rumah B berharga 9, 0, 6, 3, 5, 2 ringgit. Rumah C berharga 9, 8, 7, 6, 5, 4 ringgit. Rumah manakah di antara dua buah ini lebih mahal? Mari kita bandingkan dua nombor tersebut. 9, 7, 6, 3, 2, 1 dan 9, 0, 6, 3, 5, 2 untuk menentukan yang mana lebih besar. Letakkan dua nombor tersebut dalam satu carta nilai tempat. Digit-digit ratus, ribu adalah sama. Maka, lihat pada digit-digit di tempat puluh ribu. 7 lebih besar daripada 0. Maka, nombor 9, 7, 6, 3, 2, 1 adalah lebih besar daripada nombor 9, 0, 6, 3, 5, 2. Kita juga boleh menyatakan bahawa 9, 0, 6, 3, 5, 2 adalah kurang daripada 9, 7, 6, 3, 2, 1. Simbol ini bermakna lebih besar daripada dan simbol ini bermakna kurang daripada. Ini bermakna rumah B berharga kurang daripada rumah A. Rumah C berharga 9, 8, 7, 6, 5, 4 dolar. Adakah anda fikir rumah C berharga lebih mahal atau lebih murah daripada rumah B? Mari kita ketahui dengan meletakkan nombor-nombor tersebut dalam carta nilai tempat. Digit-digit di tempat ratus ribu adalah sama. Maka, kita lihat pada digit-digit di tempat puluh ribu. Antara 3 digit tersebut, 8 adalah yang paling besar. Oleh itu, 9, 8, 7, 6, 5, 4 adalah nombor paling besar. Rumah C adalah paling mahal dan rumah B adalah paling murah. Jika kita menyusun nombor-nombor ini daripada paling kecil ke paling besar, kita akan menyusun nombor-nombor tersebut begini. 906,352, 976,321, 987,654. Susunan ini adalah dalam tertib menaik. Untuk menyusunkan dalam tertib menurun, kita bermula dengan nombor paling besar dan berakhir dengan nombor paling kecil. Okey, itu adalah video berkaitan membanding nombor dan juga menyusun nombor. Okey, sekarang ni di dalam buku teks, okey, ada tajuk banding dan susun nombor. Okey, sama juga seperti dalam video tadi. Berdasarkan maklumat yang kita dapat di sini, ada 4 jenis model yang memerlukan bilangan blok yang berbeza. Okey, kita lihat pada soalan. Soalan diinginkan blok yang lebih banyak. Okey, antara robot dengan rumah. Kita ambil maklumat bilangan blok untuk robot dan juga bilangan blok untuk rumah. Apabila kita mengasingkan nombor-nombor tersebut, kita akan lihat satu persatu dalam rumah nombor tersebut. Kita bermula dengan rumah ratus ribu. Model robot dengan model rumah mempunyai angka yang sama dalam rumah ratus ribu.
Berbeza dengan rumah puluh ribu, model rumah mempunyai 20,000 berbanding dengan model robot yang hanya ada 10,000. Okey, apabila kita membandingkan dua nombor tersebut, kita akan kenal pasti 20,000 adalah lebih daripada 10,000. Jadi jawapannya adalah model rumah menggunakan blok yang paling banyak. Dan model rumah adalah nombor yang lebih besar daripada model robot. Okay, apabila keempat-empat nombor tersebut kita gabungkan dan kita menyusunkannya jadi tertib menaik, kita akan kenal pasti tertib menaik ialah nombor yang lebih kecil kita susun kepada nombor yang lebih besar. Di sini kita kenal pasti nilai 98,050 adalah nombor yang paling kecil dan 320,915 adalah nombor yang paling besar. Bila kita susun dalam tertib menaik, kita akan dapat susunan seperti ini. Begitu juga dengan tertib menurun. Tertib menurun daripada nombor yang lebih besar kepada nombor yang lebih kecil. Di antara empat-empat kad di atas ini, kita akan lihat yang manakah nombor yang lebih kecil. Bila kita membuat dua perbandingan nombor di atas, kita akan dapat kenal pasti rumah ribu ada perbezaan, iaitu 6,000 dan juga 8,000. 6,000 kurang daripada 8,000. Jadinya nombor 536,500 adalah nombor yang lebih kecil. Apabila kita menggunakan keempat-empat nombor itu di dalam garis nombor mengikut tertib menurun, kita akan kenal pasti nombor yang manakah lebih besar daripada yang lain. Apabila kita dah tahu, kita akan dapat susunan seperti ini. Ini adalah soalan yang kita buat sebentar tadi. Mana pelajar yang tidak mengikuti kelas boleh cuba sendiri di rumah. Selain daripada itu, kita juga hari ini belajar berkenaan nombor perdana. Riaz menghadapi masalah. Dia lupa kombinasi nombor almari dan tidak dapat membuka kunci basikalnya. Dia menelefon ibunya untuk meminta pertolongan. Oh, senang saja mengingat, kata ibunya. Hanya ambil 4 nombor perdana yang pertama. Nombor perdana ialah nombor bulat yang hanya boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri dan nombor 1. Nombor 1 tidak dikira disebabkan ianya istimewa. 2 dan 3 adalah nombor perdana. 4 boleh dibahagi 2, jadi ia bukan nombor perdana. 5 hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Ia adalah nombor perdana. Faktor bagi 6 ialah 1, 2, 3 dan 6. Jadi 6 bukan nombor perdana. Faktor bagi 7 ialah 1 dan 7 itu sendiri. Kita sudah menemui nombor perdana yang keempat. Kunci telah dibuka. Mari kita cari semua nombor perdana antara 1 dan 100 dengan menggunakan saringan Eratosthenes. Eratosthenes merupakan seorang ilmuwan Yunani yang menemui kaedah ini. Mula-mula, senaraikan semua nombor. Keluarkan nombor 1 kerana ia adalah nombor istimewa. Ia tidak dikira sebagai nombor perdana. Nombor pertama, 2 ialah nombor perdana. Simpan nombor tersebut dan padamkan gandaannya kerana nombor gandaan 2 bukan nombor perdana. Nombor seterusnya ialah nombor 3.
yang merupakan nombor perdana. Simpan dan padamkan gandaan 3 seterusnya. Sekarang, seterusnya nombor yang tinggal ialah nombor 5. Simpan dan padamkan gandaan 5 seterusnya. Seterusnya ialah nombor 7. Simpan nombor tersebut dan padamkan gandaannya. Seterusnya, kita dapat menemukan semua nombor perdana bermula dari 1 hingga 100. Okey, itu adalah penerangan bagi nombor perdana. Okey, nombor perdana ni mudah sahaja kita nak kenal pasti. Okey, macam mana cara dia? Okey, kat sini dia ada bagi beberapa contoh nombor. Okey, kita pergi pada nombor 2 dahulu. Okey, nombor perdana ini syaratnya ada 2 sahaja, iaitu dia boleh dibahagi dengan nombor dia sendiri dan bahagi dengan nombor 1. Selain daripada itu, apabila dia boleh bahagi dengan nombor yang lain, bermakna itu bukan nombor perdana. Okey, kita lihat nombor 2. Okey, nombor 2 dia hanya boleh bahagi dengan nombor 1 dan diri dia sahaja. Okey, begitu juga dengan nombor 3. Tetapi untuk nombor 4, kita lihat kat sini ada perbezaan. Dia bukan sahaja boleh dibahagi dengan nombor 1 dan dirinya sahaja, tetapi dia juga boleh bahagi dengan nombor yang lain, iaitu nombor 2. Bermaksud nombor 4 bukan nombor perdana. Begitu juga dengan nombor 6. Nombor 6 dia boleh bahagi dengan nombor yang lain selain nombor 1 dan diri dia, iaitu 6 bahagi 2 dan 6 bahagi 3. Sekiranya nombor tersebut boleh bahagi dengan nombor yang lain selain nombor 1 dan diri dia sahaja, bermakna nombor tersebut bukan nombor perdana. Kerana nombor perdana ialah nombor yang dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Selain daripada itu bukan dikira sebagai nombor perdana. Okey, cukup setakat ini sahaja kelas pada hari ini. Okey, untuk latihan, saya sudah beri pada Google Classroom. Awak boleh tengok dekat situ. Sebarang pertanyaan boleh tanya pada Ustazah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.